Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linnabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang dihormati dan dimuliakan Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Inayatul Rahman Kampung Batu Laut. Yang dimuliakan dan dihormati juga para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin hadirat pertama dan selama-lamanya. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat kita bertemu lagi pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Quran wa 'allimuhun nas wa ta'allamul faraida wa 'allimuhun nas fa inni imru'un maqbudun wa innal 'ilma sayaqbudu wa tazharul fitan hatta yakhtalifal ithnani fil fariidati la yajidani may yaqdi biha. Yang bermaksud, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Sesungguhnya aku, kata Nabi, adalah manusia yang akan digenggam, yakni diwafatkan, dan sesungguhnya ilmu tersebut juga akan digenggam, yakni dicabut. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dimatikan ulama-ulama ataupun alim, ustaz-ustaz berkenaan dengan ilmu Al-Quran dan juga ilmu faraid. Maka ilmu tersebut juga akan digenggam, kata Nabi, maknanya dicabut, hilang. Dan nanti akan timbul fitnah-fitnah di akhir zaman, sehingga nanti akan tiba masanya apabila dua orang berselisih mengenai pembahagian harta pusaka, tidak ada yang mampu ataupun yang dapat menyelesaikan antara keduanya mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabatat min haramin fannaru aula bih. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud tiap-tiap daging yang tumbuh daripada badan kita daripada sumber yang haram. Sumber yang haram di sini bukan hanya yang tumbuh pada daging. Kadang-kadang orang salah faham, oh yang dibuat untuk makan baru masuk neraka. Tak. Maknanya sumber, apa jua sumber, digunakan untuk bayar sewa, digunakan untuk beli kenderaan, walaupun bukan untuk makan sekalipun, termasuk juga dalam penggunaan harta yang haram. Fannaru aula bih, maka nerakalah tempat yang lebih aula baginya. Na'udzubillah min zalik. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah dengan makan sedikit pun masuk neraka? Makan benda yang haram sedikit pun masuk neraka? Kata sahabat bertanya kepada Rasulullah. Apa kata Nabi? Ya, walaupun hanya sebatang kayu sugi.
sebatang kayu sugi berapa nilainya? RM1 contoh. Berbaloi ke RM1 masuk neraka, na'udzubillah min zalik. Jadi mudah-mudahan dengan cara kita mempelajari faraid ini dapat kita mengenal, dapat kita tahu, supaya apa tujuannya? Antara yang paling penting adalah kita tahu ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan kita manusia dan juga jin untuk apa? Beribadah kepada Allah. Kita sedar diri kita, tujuan kita dihidupkan untuk apa? Untuk beribadat, yakni patuh dengan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan antara tujuan lain supaya kita tidak termakan harta dengan cara yang batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Jadi takut-takut bila kita tak tahu tentang faraid. Kita bahagi harta pusaka bukan mengikut ketentuan faraid, maka berlakunya memakan harta dengan cara yang batil, mengambil harta dengan cara yang batil. Asal harta kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa jua, bukan hanya harta, bahkan semua makhluk masiwallah al-alam, selain daripada Allah adalah makhluk dan ianya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada khaliqnya, ada tuannya. Siapa dia? Allahu Rabbul Alamin. Allah iaitu Tuhan semesta alam. Dia pemiliknya. Maka bila kita meninggal dunia, kita mati, harta kita belum lagi milik waris. Tetapi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kembalikan semula kepada waris-waris kita dengan cara faraid. Allah tentukan langsung suami dapat berapa, ayah dapat berapa, ibu dapat berapa. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan hukumnya wajib untuk kita mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Nak keluar takharruj daripada kiraan faraid boleh, kata ulama, dengan 3 syarat. Yang lepas saya dah sentuh, antaranya yang ringkas. Pertama syaratnya, di kalangan ahli waris mestilah di kalangan yang akil dan juga baligh. Yang kedua, di kalangan ahli waris tahu dahulu bahagian masing-masing mengikut kiraan faraid. Maknanya apa? Kena tahu dahulu tentang faraid. Nak tak nak kena masuk dahulu dalam ilmu faraid. Nak tak nak kena tahu dahulu berapa kadar bahagian masing-masing mengikut faraid. Dan yang ketiga, syarat yang ketiga, nak bagi sama rata, nak bagi muafakat, nak bagi mana yang lebih banyak, mana lebih sikit boleh. Syarat yang ketiga, kena redha. Yang nak menyerahkan haknya kepada waris yang lain, haknya banyak, dia nak bagi sedikit bahagian dia kepada adik-beradik yang lain supaya sama rata, contoh, maka dia kena redha, dia kena ikhlas, bukan paksaan. Dan yang lain tak boleh kata dia tamak kalau dia tak nak ikut suka sama suka atau sama rata. Dia kata contoh di kalangan ahli waris ada 3 orang, seorang ni kata aku tak nak bagi sama rata, aku nak mengikut kiraan faraid. Yang 2 haram, kata yang seorang ini tamak. Tamak maknanya apa? Ambil harta orang lain masuk pocik dia. Sedangkan yang seorang ini bukan mengambil hak orang lain, tetapi mengambil hak dia mengikut yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini antara tujuan kenapa kita nak kena tahu ilmu faraid, walaupun hukum asalnya adalah fardu kifayah, tetapi bila kita terlibat secara langsung maka fardu ain kepada kita untuk tahu. Sekurang-kurangnya kita tahu berapa bahagian kita. Itu syarat untuk nak sama rata atau muafakat, atau dalam kaedah faraid diberi nama takharruj, keluar daripada perkiraan faraid. Malam ini kita sambung masih lagi dalam bab sumber hukum faraid. Terdapat 3 sumber utama dalam menetapkan hukum faraid. Yang pertama Al-Quran, yang lepas kita dah sentuh tentang kategori pertama, iaitu secara umum Allah menerangkan tentang hak pewarisan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍah. Ini ayat Al-Quran menerangkan tentang faraid tetapi secara umum, bukan secara khusus. Ada ayat Al-Quran tentang faraid secara umum, ada tentang khusus, ada dengan cara khusus.
walakum nisfu ma taraka azwajukum, bagi kamu suami-suami 1/2, dah tentu khusus. Yang ini secara umum. Apa maksudnya? Dalam ayat yang ke-7 ini, bagi golongan lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat. Dan bagi golongan perempuan pula ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat. Sama ada sedikit atau banyak daripada harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan dan yang telah ditentukan, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab diturunkan ayat ini adalah kerana kisah kematian seorang daripada kaum Ansar. Kaum Ansar ni siapa? Muhajirin dan Ansar. Muhajirin, sahabat yang berhijrah bersama Nabi daripada Mekah ke Madinah. Manakala Ansar adalah sahabat yang berada, yang menetap, yang berasal di Madinah. Sebab turun ayat ini kerana apa? Kisah kematian seorang daripada sahabat daripada kaum Ansar yang bernama Aus bin Thabit. Dia meninggalkan isteri, 2 orang anak perempuan dan seorang anak lelaki yang masih kecil. Suaminya meninggal dunia, ada anak perempuan 2 orang dan ada seorang anak lelaki, dan dia seorang isteri. Maka datang 2 orang sepupu Aus bin Khalid dan Arfajah mengambil kesemua harta pusaka Aus. 2 orang sepupu Aus ni siapa dia? Sepupu yang lelaki. Yang pertama bernama Khalid dan yang kedua bernama Arfajah, mengambil kesemua harta pusaka Aus. Ini cara dulu sebelum kedatangan Islam, mereka membahagikan harta pusaka. Maka harta si mati yang diambil siapa? Adik-beradik atau kaum keluarga lelaki bagi si mati. Jadi isteri dan anak-anak tak dapat. Apatah lagi kalau anak-anak yang perempuan langsung tak dapat. Ini sebelum kedatangan Islam, sebelum turunnya ayat berkaitan tentang faraid. Jadi misal kata sekarang timbullah ura-ura, timbullah cakap-cakap di kalangan muslimat, di kalangan perempuan, Islam ini tidak adil dalam pembahagian faraid. Biasa kita dengar. Sebab apa? Sebab pembahagian lelaki lizzakari mislu hazzil unsayain. Bagi lelaki 2 bahagian daripada perempuan. Maknanya kalau ada 3 juta, seorang lelaki, seorang perempuan, perempuan dapat 1 juta, lelaki dapat 2 juta. Itu kira nak mudahnya. Kalau misal kata ada 3 lelaki, 3 perempuan, 3 lelaki kali 2, 6. Tambah 3, 9. Jadi lelaki 2/9, perempuan 1/9. Jadi timbul orang cakap, muslimat dapat sikit, Islam tidak adil. Sedangkan kalau dikaji balik, dilihat sejarah sebelum turunnya ayat Al-Quran berkaitan tentang faraid, wanita tidak 1 sen pun, tidak sedikit pun harta diwarisi di kalangan kaum wanita. Tetapi semuanya diambil oleh kaum keluarga si mati sebelah lelaki. Bahkan anak si mati juga tidak mendapat apa-apa harta. Maka turun ayat ini bila mana kisahnya Aus meninggal dunia, kemudian 2 orang sepupunya bernama Khalid dan Arfajah mengambil semua harta Aus. Kemudian isteri Aus pergi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kepada baginda tentang perkara tersebut. Lalu baginda bersabda, saya tidak tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya keadaan begitu, Nabi menjawab, saya tidak tahu. Apa yang perlu saya kata? Nak katanya dalam bab pembahagian faraid ini, Nabi agak berjaga-jaga. Nabi tak berani nak memberi keputusan sebab langsungnya keputusan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak Nabi berkata-kata melainkan hanya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menunggu wahyu dari Allah. Turunlah ayat ini menceritakan tentang pembahagian harta pusaka secara umum waktu itu. Bagi lelaki ada bahagiannya, bagi perempuan ada bahagiannya di kalangan waris-waris si mati. Kategori kedua, manakala dalam kategori ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara terperinci satu persatu ahli waris yang berhak beserta bahagian bagi setiap orang daripada mereka.
Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abwahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah innallaha kana aliman hakima. Ayat ini dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Detail terperinci Allah tentukan langsung berapa pembahagian faraid di kalangan ahli waris. Apa kata Allah? Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan. Dalam erti kata lain, ulama menafsirkan mewajibkan. Yusikumullah dalam erti kata mewajibkan bagi kamu tentang pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu lidzakari mithlu hazzil unsayain, bahagian seorang lelaki sama dengan bahagian dua orang perempuan. Ini yang biasa perempuan tak puas hati. Tapi antara hikmah, bukanlah sebab, tetapi hikmah. Kenapa lelaki dapat 2 kali ganda daripada perempuan? Kerana lelaki ini dipertanggungjawabkan, ditaklifkan atas bahu dia untuk mencari nafkah, untuk menanggung keluarganya, berbanding dengan perempuan tidak diwajibkan. Maka dari sudut itu, ini hikmah bukan sebab. Maknanya disebabkan, di sebalik ketentuan Allah, oh ini hikmahnya sebab perempuan kurang taklifnya, tanggungjawabnya untuk mencari nafkah, untuk mencari harta yang banyak berbanding dengan lelaki yang mana mempunyai tanggungjawab untuk menyara isteri dan anak-anak serta keluarganya. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih daripada 2, maknanya kalau si mati tadi ada anak tetapi semuanya perempuan, lebih daripada 2 orang. Kalau seorang tak masuk dalam kategori ini, tetapi 2 atau lebih. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih daripada 2, maka bagi mereka 2/3 daripada harta yang ditinggalkan si mati. Ini anak siapa? Anak si mati. Anak si mati sama ada dengan suami yang pertama atau suami yang kedua, atau dengan isteri yang pertama ataupun dengan isteri yang kedua. Tetapi semua anak si mati ini semuanya perempuan, 2 orang atau lebih, 3, 4, 5 sampailah banyak mana pun, tetapi semuanya perempuan, maka semuanya itu akan mendapat 2/3 daripada harta si mati, kongsi sama rata. Ini bagi anak perempuan, semuanya perempuan, tak ada lelaki. Kalau ada lelaki, maka nisbah tadi lidzakari mithlu hazzil unsayan, 2 bahagian lelaki dan 1 bahagian perempuan. Jika dia, yakni anak perempuan itu seorang sahaja, yang tadi 2 atau lebih, Allah jelaskan terperinci dalam ayat ini. Kalau 2 orang atau lebih, 2/3. Kalau misal kata yang ditinggalkan oleh si mati tadi warisnya cuma anak perempuan seorang sahaja, tunggal, maka dia memperolehi 1/2, yakni setengah daripada harta yang ditinggalkan. Dan untuk 2 orang ibu bapa, bagi bapa, bagi ibu, bahagian masing-masing 1/6 daripada harta yang ditinggalkan. Jika si mati tadi mempunyai anak, sama ada anak lelaki atau anak perempuan, bila si mati ada sahaja anak, maka ibu dapat 1/6, ayah dapat 1/6. Tak boleh lebih,
Tak boleh kurang. Boleh kurang, tetapi dia kena tahu bahagian dia dulu. Saya nak bagi bahagian saya, tapi saya tak tahu berapa bahagian saya. Tak jadi. Kita nak bagi, sebab biasa kadang-kadang mak ayah tak nak ambil. Bila anak lelakinya meninggal dunia, ada menantunya, ada cucu-cucunya, biasa kita sebagai mak ayah tak ambil. Tak apalah. Contoh angah menantunya, kita panggil angah, menantu yang perempuan. Angah, tak apa mah, harta bahagian ayah, bahagian ibu, harta arwah suami kamu, ambillah untuk kamu dan anak-anak. Sekurang-kurang mak ayah kena tahu berapa bahagian dia. 1/6. Barulah boleh untuk dia menyerahkan hak dia, untuk dia taharus daripada faraid. Sekarang banyak yang berlaku, dia tak tahu berapa bahagian dia. Kenapa? Antara hikmah kenapa kita kena tahu dahulu berapa bahagian kita, supaya tidak timbul penyesalan dan jelas berapa nilai jumlah yang kita berikan kepada orang yang kita nak beri. Kan nanti 10 tahun, 20 tahun akan datang, bila dia tahu dulu kalau dapat bahagian 1/6 itu jumlahnya 1 juta, contoh, baru tahu selepas 20 tahun, menyesal aku bagi sebab tak tahu dulu berapa nilainya. Ini hikmah kenapa ulama mewajibkan supaya kita tahu dahulu berapa bahagian kita, supaya bila kita nak serahkan hak kita, kita tahu berapa nilainya, dan baru timbul ikhlas kita nak memberi bahagian kita. Yang banyak berlaku, tak tahu berapa bahagian, terus bahagi sama rata. Kalaulah dulu aku tahu bahagian aku banyak ni, menyesal aku bagi sama rata, sebab dulu tak tahu. Ini antara hikmah kenapa ulama mewajibkan meletakkan syarat kena tahu dahulu jatah atau bahagian masing-masing mengikut faraid. 1/6 ke, 1/3 ke, 2/3 ke, dan sebagainya. Jika dia, yakni yang meninggal dunia itu, tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapanya sahaja. Yang tadi ada anak, si mati ada anak, tak kira anak lelaki atau anak perempuan, maka ayah 1/6, ibu 1/6. Allah terangkan lagi, jika si mati tadi tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapanya sahaja. Maknanya apa? Isteri si mati pun tak ada, ataupun pasangan si mati pun tak ada. Si mati ini ada harta, masih bujang, belum berkahwin, maka warisnya ibu dan juga ayah. Maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal dunia mempunyai beberapa saudara lebih daripada seorang adik-beradik. Kalau misal kata si mati ini ada adik-beradik seorang atau lebih, maka ibu tadi akan mendapat 1/3. Maka ibunya mendapat 1/6 pembahagian-pembahagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau yang telah dibayar hutangnya. Si mati tunggal, ada ibu, ibu dapat 1/3. Si mati tak ada anak, tak ada pasangan, tetapi ada adik-beradiknya, maka si ibu dapat 1/6. Ayah pun begitu, 1/6. Kalau misal kata si mati tak ada anak, ayah dapat asabah. Daripada ibu dapat 1/3, bapa dapat asabah, maknanya baki. Si mati tunggal, tak ada adik-beradik, tak ada anak, tak ada pasangan. Yang ada cuma mak ayah sahaja. Maka ibu tadi dapat berapa? 1/3. Yang bapa akan dapat baki, iaitu 2/3. Jadi tak lizakari mithlu hazil unsayan. Jadi nisbah lelaki 2, nisbah perempuan 1 di kalangan ayah dan juga ibu. Bukan hanya kepada anak-anak, tetapi ibu dan ayah juga dapat nisbah 2 dengan 1. Tentang orang tua kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaat bagi kamu. Kalau kita perhatikan ayat ini, Allah nak menunjukkan kepada kita sebagai hamba yang lemah, sebagai hamba yang tak tahu. Kita sendiri tak tahu mak ayah kita atau anak-anak mana yang lebih banyak memberi manfaat kepada kita. Sebab tu kita tak boleh nak tentukan sendiri, ayah banyak berapa, anak-anak dapat berapa, ibu dapat berapa. Sebab kita orang yang jahil, kita orang yang lemah.
akal kita terbatas untuk mengetahui mak ayah kita sendiri, anak-anak kita sendiri, kita pun tak tahu. Maka Allah terangkan di sini, kita ini sebab apa? Sebab di antara kamu, anak-anak kamu dan orang tua kamu, kamu tidak mengetahui di kalangan mereka ini siapa yang lebih banyak manfaat bagi kamu. Ini adalah ketetapan daripada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah An-Nisa ayat yang ke-11. Ayat ini diturunkan adalah kerana kisah Sa'ad bin Ar-Rabi' yang akan dinyatakan dalam sumber hukum yang kedua nanti, iaitu dalam hadis. Sekarang kita masuk sumber yang pertama, Al-Quran. Nanti kita akan masuk sumber dalil daripada pensyariatan faraid, daripada sumber hadis akan diceritakan tentang kisah Sa'ad bin Ar-Rabi' tadi. Dalam ayat lain, tadi ayat yang ke-11, ini ayat yang ke-12 pula, surah yang sama, surah An-Nisa ayat yang ke-12. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu'u mimma tarakun min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain walahunna ar-rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fil thuluth min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain ghaira mudar wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Ini kena ingat ayat berapa, surah apa, inilah poin dalil yang solid untuk menentukan harta pusaka. Surah An-Nisa ayat yang ke-11, ayat yang ke-12. Dalam ayat ini memang detail Allah menceritakan berapa bahagian-bahagian di kalangan ahli waris yang berhak mewarisi harta kita. Apa maksudnya? Dan bagi kamu suami-suami 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Si mati perempuan, meninggal dunia, tidak ada anak, ada pasangan suaminya lah. Suami dapat berapa? 1/2 daripada harta arwah isterinya. Jika isterinya ni tadi tak ada anak, anak ini bukan sahaja anak bersama dengan suami ketika mati, bahkan anak bersama dengan suami sebelum, maknanya dia kahwin dengan suami yang baru dalam keadaan dia janda, ada anak. Misal kata keadaan sebegitu, suami tadi tak dapat 1/2. Ini bagi perempuan yang meninggal dunia yang memang tiada anak dan pasangannya yakni suami dapat 1/2. Kalau perempuan ini ada anak meninggal dunia, tak kira anak dengan suami ketika dia mati waktu itu ataupun anak dengan suami yang dulu bercerai ataupun meninggal dahulu, kahwin baru, jadi status si mati perempuan ini ada anak, maka suami tak dapat 1/2. Suami akan dapat 1/4. Ini bagi suami-suami 1/2 harta yang ditinggalkan oleh isteri jika mereka tidak mempunyai anak langsung, tak kira anak dengan dia ataupun dengan suami yang dahulu. Jika isteri-isteri kamu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 daripada harta yang ditinggalkan mereka setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau setelah dibayar hutang mereka. Untuk membahagikan faraid, harta si mati tadi bila meninggal dunia tak boleh terus faraid, dia kena dahulukan mana yang lebih utama. Apa dia? Yang pertama, pengurusan jenazah. Ambil dahulu harta si mati untuk urusan jenazah, mandi, kafan, solat ke bumi. Kemudian wasiat si mati kalau ada,
hutang si mati kalau ada, hutang dengan Allah, hutang dengan manusia, gunakan dahulu harta si mati untuk 3 perkara ini. Yang pertama, pengurusan jenazah. Yang kedua, hutang Allah, hutang manusia. Yang ketiga, wasiat jika ada. Ada baki barulah difaraidkan. Itu turutannya. Bukan bila meninggal dunia terus faraid. Tiba-tiba minggu depan ada orang tuntut hutang. Mana nak cekau duit dah? Duit dah faraid dah bagi dekat waris-waris. Kena dahulukan mana yang lebih aula, lebih utama. Pengurusan jenazah, hutang, wasiat, kemudian barulah faraid. Dan para isteri memperolehi 1/4 harta yang kamu tinggalkan. Kamu di sini siapa? Lelaki. Lelaki meninggal dunia, isteri-isterinya akan mendapat 1/4 jika kamu, yakni lelaki tadi yang mati tadi, tidak mempunyai anak. Sama juga keadaan. Tak semestinya anak bersama dengan isteri semasa dia mati, tetapi juga anak sebelum, mungkin dengan isteri yang dulu ada anak dan anak itu masih hidup semasa si mati ini meninggal dunia. Maka statusnya ada anak. Jadi yang kalau misalnya kata tak ada anak langsung, maka barulah isteri tadi dapat 1/4. Jika kamu mempunyai anak, jika si mati yang lelaki tadi ada anak, maka para isteri memperolehi 1/8 daripada harta yang kamu tinggalkan, setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan setelah dibayar hutangmu. Jika seseorang mati, baik lelaki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara lelaki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi mereka masing-masing 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih daripada seorang, maka mereka bersama-sama, yakni berkongsi dalam bahagian yang 1/3 itu setelah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Di sini dimention tidak menyusahkan ahli waris. Sebab apa? Sebab ada wasiat yang menyusahkan ahli waris. Nanti kita akan masuk dalam bab wasiat, terperinci apa dia syarat-syarat sah wasiat. Antaranya adalah tidak kepada ahli waris, tidak melebihi 1/3 dan juga tidak menyusahkan ahli waris. Apa contoh wasiat yang menyusahkan ahli waris? Bila menyusahkan, maka terbatal wasiat tersebut, tak wajib dipenuhi oleh waris. Pernah berlaku dan saya selesaikan sendiri perkara ini. Orang tu bertemu dengan saya, dia minta saya selesaikan. Arwah maknya wasiatkan yang lain, ada tanah dah bagi dah, ada 1 keping tanah ni diwasiatkan supaya hasil daripada tanah tersebut digunakan untuk kenduri tahlil dia. Susah ke senang? Ya, kalau untuk yang permulaan senanglah. Lepas mati pula, lapisan pertama harta tu kepada siapa? Tak tahu. Lepas mati pula lapisan kedua, harta tu kepada siapa? Siapa pemiliknya? Tak tahu. Jadi berlakunya kesukaran untuk melunaskan wasiat tersebut, maka wasiat tersebut dikira batal. Tak boleh dilaksanakan, tak wajib pun. Apatah lagi kalau tujuannya untuk menyalahi syariat. Nanti kalau ayah dah tak ada, tanah di hujung kampung tu dibinakan disko, contoh, dibinakan tempat-tempat yang maksiat, maka terbatal wasiat tersebut, bahkan haram untuk kita laksanakan seandainya tuntutan atau wasiat itu menyalahi syariat. Demikianlah ketentuan Allah, dan Allah Maha mengetahui, Maha penyantun. Surah An-Nisa ayat yang ke-12. Kita lihat lagi dalam surah An-Nisa ayat 176. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yastaftuna qulillahu yuftikum fil kalalah. Ini mru'un halaka laisa lahu
waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Fa in kana tathnaini falahuma thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatun rijalan wa nisaan falidzakari mithlu hazzil unthayain yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Yang bermaksud mereka meminta fatwa kepadamu, yakni Muhammad, tentang kalalah. Apa dia kalalah? Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, iaitu jika seorang meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 daripada harta yang ditinggalkan, dan saudaranya yang lelaki seibu sebapa atau sebapa tadi mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu berjumlah 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka, yakni ahli waris itu, terdiri daripada saudara lelaki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara lelaki sebanyak bahagian 2 orang saudara perempuan, yakni mithlu hazil unthayain. Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surah An-Nisa ayat yang ke-176. Apa makna kalalah? Seorang meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan. Sama ada saudara perempuan dia seibu sebapa, adik-beradik seibu sebapa, ataupun sebapa, maka bagi saudara perempuan itu 1/2. Dia ada adik-beradik perempuan seorang je, adik-beradik perempuan seibu sebapa ataupun sebapa, maka adik-beradik si mati ni tadi dapat 1/2. Ini bagi bila si mati tadi tak ada anak, tak ada ayah, tak ada ibu, hanya saudara perempuan, maka saudara perempuan ini akan mendapat 1/2 daripada harta yang ditinggalkan si mati. Dan saudaranya yang lelaki seibu sebapa mewarisi seluruh harta perempuannya. Kalau 1/2, maka bakinya 1/2. Ini kalau perempuan seorang, kalau tak ada lelaki. Tetapi kalau ada lelaki, bagi lelaki baki, yakni selebihnya daripada perempuan tadi, jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu berjumlah 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. Kalau misal kata ada seorang saudara perempuan dapat 1/2. Kalau misal kata bersama dengan saudara perempuan dan saudara lelaki, nisbahnya 1 bahagian lelaki perempuan, 2 bahagian lelaki. Kalau misal kata 2 orang saudara perempuan, 2/3. Sama keadaan bagaimana dengan anak tadi. Anak perempuan seorang 1/2. Yang ini adik-beradik perempuan, dengan syarat si mati tadi tak ada anak. Tak ada anak. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri daripada saudara lelaki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara lelaki sebanyak bahagian 2 orang saudara perempuan. Allah menerangkan kepadamu supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sebab penurunan ayat ini adalah riwayat daripada Imam An-Nasa'i daripada Sayyidina Jabir. Dia berkata, ketika aku sedang sakit, Rasulullah SAW datang bertemu dengan aku. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, aku ingin mewasiatkan memberikan 1/3 daripada hartaku kepada adik-beradik perempuanku. Apa kata Rasulullah? Baik. Nabi kata, taib, baiklah. Aku berkata lagi, aku ingin berikan setengahnya. Baginda membalas, baik. Kemudian Rasulullah SAW keluar, dan tidak lama kemudian baginda masuk semula ke rumah Jabir seraya bersabda, aku merasakan kamu tidak akan mati kerana penyakitmu ini.
Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan ayat yang menjelaskan pembahagian warisan bagi adik-beradik perempuan, iaitu sebanyak 2/3. Ini sebab turun, sababun nuzul ayat yang ke-176 tadi, sebab Nabi SAW ketika menziarahi Jabir, seorang sahabat, Jabir mewasiatkan di hadapan Nabi untuk mewasiatkan setengah daripada hartanya untuk saudara perempuannya yang lebih daripada seorang. Kemudian dia nak wasiatkan lagi lebih daripada tu, iaitu 2/3. Sebahagian 2/3, maka turun ayat untuk menentukan bagi adik-beradik perempuan, saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa, kalau seorang 1/2, kalau 2 orang atau lebih 2/3 bahagian mereka. Yang kedua, sumber hukum yang kedua iaitu daripada hadis Nabi SAW. Berikut adalah di antara hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan hukum faraid. Hadis yang pertama, an Ibni Abbas qala Rasulullah SAW, alhiqul faraida bi ahliha, fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sabda Rasulullah SAW, berikan bahagian warisan yang ditentukan kepada pemiliknya, yakni ahli fardu. Adapun bakinya, maka bagi waris lelaki yang paling dekat nasabnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dekat sini menunjukkan bahawasanya kena dahulukan pembahagian yang fardu, kemudian barulah kepada baki, yakni asabah. Tak boleh yang asabah ambil dahulu bahagian dia. Sebab bahagian asabah ini, makna asabah apa dia? Baki. Bahagian fardu apa dia? Yang dah ditentukan 1/6, 1/2, 2/3, 1/3. Jadi siapa yang dapat asabah ni? Siapa yang dapat asabah biasanya? Anak lelaki. Di kalangan keluarga yang lelaki, biasa anak lelaki akan dapat asabah. Saya bagi gambaran mudah. Meninggal dunia seorang, ada isteri, ada anak lelaki, ada anak perempuan. Kemudian ada suami, ada ayah, ada ibu. Maka ayah ibu akan dapat berapa? 1/6, 1/6. Sebab si mati tadi ada anak. Pasangan, yakni suami si mati, suami akan dapat berapa? 1/4. Sebab si mati tadi ada anak. Kemudian anak-anak ni tadi akan dapat berapa? Baqi, asabah. Jadi kena dahulukan ayah punya dahulu, ibu punya dahulu, suami si mati dahulu, barulah kepada anak-anak. Berapa baki yang ada, itulah bahagian untuk anak-anak, untuk asabah, dengan nisbah lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Tak boleh yang anak-anak ni ambil dahulu, sebab tak tahu berapa kadar yang asal, yang fardu terlebih dahulu. Jadi kena dahulukan yang fardu dahulu, baru kita dapat kiraan berapa asabah, berapa baki yang ada diberikan kepada anak-anak si mati. Hadis yang kedua, an Usamah bin Zaid anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yarithul muslimul kafira wa la yarithul kafirul muslima. Muttafaqun alaih. Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini kuat menunjukkan dalil bahawasanya orang yang berlainan agama tidak boleh mewarisi harta antara mereka, walaupun daripada anak dan ayah. Contoh, ayah ni tadi meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, dia ada anak. Anaknya mu'allaf, masuk Islam. Jadi status ayah ni tadi bukan Islam, meninggal dunia. Anak yang Islam boleh tak mewarisi harta ayah tadi? Tak boleh. 3 perkara yang menghalang seseorang mewarisi harta pusaka. Yang pertama,
adalah kerana sebab bunuh. Anak bunuh ayah, maka anak tadi haram mewarisi harta si ayah. Ayah bunuh anak, maka anak haram, ayah tadi haram untuk mewarisi harta si anak. Yang kedua, millatud, berbeza agama. Saya tak ingat dia punya istilah bahasa Arab. Berbezanya agama antara si mati dan juga yang mewarisi. Sama ada si mati ini Islam, yang mewarisi bukan Islam, ataupun yang si mati bukan Islam, yang mewarisi Islam juga terhalang. Dan yang ketiga, tuan dan juga hambanya. Hamba tak boleh mewarisi harta tuan, begitulah sebaliknya. Ini antara tiga halangan yang mewarisi, yang menghalang seseorang untuk mewarisi harta. Tiga sebab, tiga halangan. Salah satu kerana berbeza agama. Dan ini, hadis ini jelas menunjukkan bahawasanya, kuat menunjukkan bahawasanya tidak boleh mewarisi orang Islam dengan harta orang kafir, dan orang kafir dengan harta orang Islam, sekalipun ianya adalah keturunan, satu keturunan, anak dengan ayah, anak dengan ibu. Tetapi berbeza agama, maka haram untuk mewarisi hartanya. Hadis yang ketiga, an Ibnu Buraidah an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil jaddati sudus idza lam yakun dunaha ummun. Daripada Abdullah bin Buraidah, daripada ayahnya radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada nenek 1/6 apabila si mati tidak mempunyai ibu. Ini hadis menunjukkan bahawasanya, kalau misal kata yang di atas kita tak ada, maka atas kepada atasnya akan dapat. Begitu juga yang di bawah, anak kita tak ada, cucu akan dapat. Azan Isyak, kita beri laluan azan Isyak, kemudian kita sambung sedikit insya-Allah. La ilaha illallah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatu al-qa'imah ati sayyidina Muhammad wa salatu wal fadilah ba'thal maqam ala mahmud alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Sambung sedikit dalam 5 ke 10 minit insya-Allah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kepada nenek 1/6 apabila si mati tidak mempunyai ibu. Kalau misal kata si mati ada ibu, maka nenek tadi terhalang. Begitu juga keadaan yang di bawah. Kalau misal kata diberikan kepada cucu dengan sebab anak tiada. Kalau misal kata ada anak, cucu tak dapat, cucu akan jadi mahjub. Begitu juga dengan nenek akan jadi mahjub. Cuma nenek ni di special sikit. Nenek daripada ibu, daripada ayah, dua-dua termasuk dalam waris. Tetapi atuk daripada ayah sahaja yang termasuk dalam kategori waris. Kalau nenek, dua-dua. Nenek daripada mak, daripada ayah, kalau dua-dua ada, dan dalam masa yang sama ayah si mati dan ibu si mati tak ada, tapi nenek dua-dua ada, nenek belah ayah ada, nenek belah ibu ada, maka dua-dua nenek akan dapat mengikut perkiraan si ibu, iaitu 1/6 atau 1/3, lihat pada keadaan bagaimana. Kalau si mati ada anak, maka si ibu akan dapat 1/6. Kalau si mati tak ada anak, ibu akan dapat 1/3, maka bahagian itulah akan dapat kepada nenek tadi. Kalau ada dua-dua nenek dalam masa yang sama, anak-anaknya tak ada, ibu tak ada, ayah tak ada, si mati tadi. Si mati ada ayah, ada ibu, ada nenek, tapi ayah dan ibu tak ada. Jadi dua-dua nenek ada. Ada anak si mati, jadi bahagian nenek tadi berapa? 1/6 kongsi 2. Kongsi 2, bukan seorang 1/6. Bahagian nenek 1/6 kongsi 2. Sama juga bahagian isteri. Isteri si mati dapat 1/4 kalau si mati tak ada anak. Kalau si mati, yang mati lelaki, dia tak ada anak, isteri tadi dapat 1/4. Kalau si mati lelaki ada anak, maka isteri dapat 1/8. Kalau ada 2 orang isteri, bukan 1/8, 1/8 tak, 1/8 kongsi 2 orang. Kalau ada 4 orang isteri, 1/8 bahagi 4. Seorang daripada 1/8 itu 4 orang. Garu kepala haji. Maknanya bahagian isteri itu 1/8. Kalau ada 4 orang, kongsilah daripada 1/8 tadi.
Hadis yang keempat, an Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idzas tahalla al mauludu waritha, yang bermaksud daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bayi yang baru dilahirkan menangis, yakni mempunyai tanda bernyawa, maka dia berhak mendapat pusaka. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan bahawasanya syarat untuk menerima pusaka mesti hidup waris semasa pemilik harta mati. Faham tak maksud saya? Kena hidup yang mewarisi harta ketika pemilik harta mati. Kalau yang mewarisi harta mati dulu, maka dia tak dapat. Syaratnya kena pewaris yang mewarisi harta mati kemudian. Maknanya dia hidup semasa pemilik harta ni tadi. Contoh, nak bagi gambaran mudah, satu kereta kemalangan, dekat situ ada ayah dan juga anak. Macam mana nak tahu mana mati dulu? Mengikut laporan doktor, laporan hospital. So sijil kematian dekat situ ada waktu yang dicatatkan dalam sijil kematian, tarikh mati pukul berapa. Bisa kata ayah mati pukul 6 petang, anak mati 6.10 minit. Siapa mati dulu? Ayah. Jadi anak tadi waris tak? Waris dan berhak mendapat harta arwah ayah. Ayah tadi dapat tak mewarisi harta anak? Tak dapat, sebab ayah mati dulu walaupun 10 minit awal. Itu maksudnya daripada hadis ini, sekiranya apabila bayi yang baru dilahirkan menangis, yakni ada tanda dia hidup, maka dia berhak mendapat pusaka. Ini syarat untuk mewarisi harta, yang mewarisi hidup semasa pemilik harta mati meninggal dunia. Walau bagaimanapun nanti kita akan masuk dalam bab hamil, dalam bab anak dalam kandungan, juga mewarisi harta pusaka. Cuma ada beberapa kategori yang dikategorikan anak yang berada dalam janin, yang dalam kandungan, bagaimana yang boleh mewarisi harta dan yang mana yang tak boleh mewarisi harta. Kita akan masuk lebih terperinci dalam bab yang khusus tentang hamil, tentang anak di dalam kandungan. Hadis yang kelima dan seterusnya insya-Allah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Ada soalan?